واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم أيحسب الصب أن الحب منكتم سجيب منه ومضطرم يا حبيبي المصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم واغفر لنا يا واسع الكرم Cubaan suara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada para hadirin hadirat, para masyaikh, para asatizah yang turut bersama dengan kita pada malam ini dalam pengajian kita, pengajian kitab Unwanul Falah karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi insya-Allah buat pengetahuan para hadirin hadirat sekalian, kita sekarang sudah pun masuk ke siri yang ke-15. Siri yang ke-15. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk membincangkan tentang sifat yang ke-7 daripada 20 sifat, iaitu sifat qudrah, sifat berkuasa. Jadi insya-Allah sementara menunggu ketibaan Al-Fadhil Ustaz, bolehlah kiranya tuan-tuan bersedia daripada sudut pemakaian, pastikan pakaian tuan-tuan sesuai dengan keadaan di majlis ilmu, kan yang paling penting sekali menutup aurat lah, dan yang kedua beradab. Pastikan pakaian kita sesuai, dress code kita ataupun tata cara pemakaian kita sesuai mengikut keadaan kita di majlis ilmu. Okey, yang kedua pastikan keadaan kita pun kena sesuai juga, sama seperti kita hadir majlis ilmu, walaupun ini majlis ilmu dalam talian, tetapi perlu kita ingat, perlu kita jaga adab-adabnya insya-Allah, kerana ia sedikit sebanyak mempengaruhi barakahnya ilmu kita pada malam ini. Jadi kalau boleh janganlah sambil-sambil baring ataupun sambil-sambil tengok TV, buat kerja-kerja lain, cuba untuk fokus, kerana lebih kita bagi usaha, lebih insya-Allah Allah akan bagi lebihlah kepada kita. Allah akan beri ganjaran lebih kepada kita insya-Allah. Dan yang bersedia jugalah dengan kitab masing-masing. Siapa-siapa yang tidak ada kitab boleh dapatkan dalam bentuk PDF di link Google Drive yang telah disediakan oleh pihak admin. Boleh download kitab di situ. Kalau nak print pun tak ada masalah insya-Allah. Siapa-siapa yang ada kitab boleh buka muka surat
muka surat 7 baris 1 2. Baris apa ni? Muka surat ke-7, Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat 7 baris 12 dari bawah. Daripada bawah baris 12 ke-7 qudrah. Kata pengarang ke-7 qudrah dalam kurungan. Qudrat ataupun qudrah. Jadi insya-Allah kita akan bahaskan bersama, kita akan mengaji bersama dengan Al-Fadhil Ustaz sifat qudrah. Yang kedua, pastikan saya minta sangat-sangat tuan-tuan semua matikan mikrofon sepanjang pengajian berlangsung. Jadi tolong berhati-hati dengan jari masing-masing. Kan? Kadang-kadang kita tak perasan kita buka mikrofon. Kan mungkin tertekan ke, ataupun anak kita main ke, ataupun cucu kita main ke kan, main telefon. Jadi tolong berhati-hati. Waktu nak scroll tu kan berhati-hati. Supaya tidak terbuka mikrofon dan kadang-kadang tak perasan terdengar segala bunyi-bunyi dekat rumah tu kan. Jadi insya-Allah boleh tutup mikrofon, pastikan periksa dulu mikrofon tu dulu, tengok dah tutup ke belum, insya-Allah double check orang kata. Dan yang terakhir untuk soalan yang diajukan siang tadi, ada beberapa soalan yang diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz, ada 5 ke 4 soalan tak silap saya akan ditanyakan. InsyaAllah nanti pihak admin akan tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz di akhir sesi pengajian pegeri kita pada malam ini. InsyaAllah Ustaz mungkin sedang membuat persediaan. Tunggu sekejap. Sementara tunggu ni tuan-tuan bolehlah sebar-sebarkan link pengajian kita ni, insya-Allah. Sebarkan di grup-grup WhatsApp, grup grup kawan-kawan yang lain, grup family ke, grup alumni ke, insya-Allah. Sebar-sebarkan kebaikan, moga-moga ada menjadi sebab kita mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala.
Baik, Fadil Ustaz sudah pun bersama dengan kita. Jadi saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah sebelum kita memulakan pengajian kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah buat tuan pengarang kitab ini, iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. InsyaAllah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukafatil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح المرحوم شيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفاطمي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah, jadi seterusnya dia persilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan pengajian pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, ketujuh kudrat, ketujuh daripada 20 sifat, ataupun yang ketujuh daripada 13 sifat. Kalau kita sebut ketujuh daripada 20 sifat, itu adalah kaul yang masyhur. Masyhur kata sifat 20. Itu kaul tu dipegang oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau kita kata ketujuh daripada 13 sifat, itu adalah kaul yang rajih, yakni kaul yang kuat. Okey. Kaul yang rajih ni ini diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari.
Baik, sifat yang ketujuh bagi Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dan beriman dengannya ialah sifat qudrah. Sifat qudrah. Jadi qudrah tu salah satu daripada sifat Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui. Mana yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dan beriman dengannya. Maka kalau dia tak tahu, kalau ada orang mukallaf tidak mengetahui sifat kudrat, maka dihukumkan berdosa, bahkan boleh jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Kerana kalau dia tak tahu, macam mana dia nak mengaku, macam mana dia nak buat pengakuan dalam hati yang Allah Ta'ala tu ada sifat kudrah. Kalau macam tu, macam mana imannya tu nak menjadi nak sempurna iman tu. Jadi bila macam tu, iman tu dalam kekurangan yang boleh membawa kepada kekufuran. Baik, sebab itulah syarak datang mewajibkan atas kita untuk mengetahui. Jadi mengetahui tu, biasanya ghalibnya mengetahui tu dengan belajarlah, dengan menuntuti ilmu lah. Jadi menuntuti ilmu tu jadi wajib juga. Baik. Okey. Selapis lagi, kalau kita nak menghurai sifat kudrat ni, sifat kudrat ni dia termasuk di dalam sifat ma'ani. Ma'ani tu jamak daripada ma'nan. Ma'nan tu satu makna, ma'ani tu beberapa makna. Jadi kudrat tu dinamakan salah satu daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Jadi sifat ma'ani tu ada 7. Sebab itulah dinamakan ma'ani. Pasal apa? Kerana sifat yang kita sebut 7 tadi tu, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ialah satu pengertian, satu makna, yakni satu sifat yang wujudi, yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila satu sifat yang ada pada zat, sekira-kira kalau Allah bukakan hijab, lalu kita boleh nampak sifat kudrat Allah Ta'ala atau boleh tengok sifat ma'ani tu, maka dinamakanlah sifat ma'ani tu satu makna yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi satu sifat yang zat tu lain, sifat tu lain. Sifat kudrat tu lain, zat tu lain. Tapi sifat kudrat tu nak menumpang pada zat. Baik. Okey, dan sifat ma'ani ni pula lah ada 6 daripada 7 tu, ada 6 sifat daripada sifat ma'ani ni yang mempunyai tugas, yang mempunyai ta'alluq. Jadi ada ta'alluq, kudrat ada ta'alluq, iradat ada ta'alluq, ilmu ada ta'alluq, kecuali sifat hayat sahaja yang tidak ada ta'alluq, tidak ada tugas. Jadi nanti kita faham. Nanti kita tengok ya. Baik. Tu sepintas lalu dulu. Okey. Kita masuk pula dalam kitab. Okey. Dalam kitab kata yang ketujuh kudrat. Artinya, arti kudrat tu kuasa. Arti kudrat tu kuasa. Baik, tengok ya. Okey. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir, ataupun nama yang terkenalnya Pak Da'i, Pak Da'i Makkah, serta anak murid Pak Da'i ni,
Sifat ma'ani tu bila diterjemah sifat ma'ani tu ditambah dengan pa. Jadi apa? Kalau kuasa tu jadi perkuasa. Kalau iradat tu makna kehendak jadi perkehendak. Jadi kudrat iradat. Jadi kalau ilmu tu jadi pengetahuan. Kudrat iradat ilmu. Hayat jadi penghidup. Pendengar, pelihat, perkata. Itu jadi macam tu. Jadi kan kenapa kenapa Syekh Wan Ismail ni atau Pak Da'i dan anak-anak muridnya terjemah dengan tambah pa ni. Sedangkan sebelum Syekh Ahmad, sebelum daripada Syekh Ahmad, bukan sebelum daripada Syekh Wan Ismail, ini sebelum daripada Pak Da'i, zaman Syekh Ahmad, zaman Syekh Daud, zaman Syekh Zainal Abidin Al-Fatani belaka tu. Semua terjemah dengan kuasa ataupun berkuasa. Baik, jadi kalau sebelum daripada Pak Da'i ni, semua terjemah dengan kuasa ataupun berkuasa. Kalau kudrat tu maknanya berkuasa ataupun kuasa. Tapi Pak Da'i dan anak muridnya nak terjemah dengan perkuasa. Baik. Ni kita ni kan banyak anak-anak muda ni. Banyak-banyak kuliah agama rakan muda. Jadi banyak orang muda. Maka jangan terpengaruh. Saya nasihatkan pada orang muda ni, jangan terpengaruh dengan satu golongan di Malaysia ni yang menentang fikrah Pak Da'i. Ada kumpulan tu tuan-tuan yang menentang fikrah Pak Da'i ni ada. Kita kan, kalau kami lah orang-orang pondok ni tuan-tuan ya, kita hormati semua ulama yang berdasar kepada ahli sunnah wal jamaah ni, daripada pondok ke, daripada mana-mana pusat pengajian, kita hormati dia. Kita hormati dia sebab dia tu ulama dan dia tu pula hidup sebelum daripada kita lahir lagi. Jadi sebelum kita lahir mereka sudah menabur jasa. Mereka sudah mengajar dan bukan kata ratusan, malahan mungkin dah puluhan ribu dah anak murid mereka bertaburan di atas muka bumi ni tuan-tuan sekalian. Kita nak bangkang Pak Da'i. Jadi ada arus yang menentang Pak Da'i ni tuan-tuan sekalian. Jangan terpengaruh dengan golongan yang macam tu. Masa saya mengaji dengan Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani, atau lebih dikenali dengan nama dengan nama Babalah Sarah ni. Babalah ni dia bagi jalan tu. Dia bagi jalan supaya kita beradab dengan ulama'. Dia kata Syekh Ahmad ni terjemah dengan kuasa ataupun terjemah kudrat dengan berkuasa ataupun dengan kuasa, itu dia kata terjemah atas jalan lazim. Maksudnya macam mana? Maksudnya ialah lazimnya dengan ada sifat kudrat, maka Allah Ta'ala tu berkuasa ataupun Allah tu kuasa. Dengan ada sifat kudrat pada Allah tu. Jadi terjemah macam ni, atas jalan lazim. Jadi kalau terjemah berkuasa ataupun kuasa, itu kuasa ataupun berkuasa tu bukan sifat. Itu adalah takluk sifat. Cuba kita tengok ayat-ayatnya. Dengan ada sifat berkuasa pada Allah, maka Allah tu berkuasa. Tengok, dengan ada sifat berkuasa pada Allah, maka Allah tu berkuasa. Jadi berkuasa itulah dinamakan takluk ataupun kerja sifat. Dengan ada sifat berkuasa tu, maka jadilah Allah Ta'ala tu yang berkuasa. Jadi yang berkuasa tu bukan sifat. Yang berkuasa tu ialah hasil ataupun takluk daripada sifat. Jadi sebab itulah kata Babalah, dia kata terjemah macam berkuasa atau kuasa tu
terjemah atas jalan lazim. Kenapa Babalah sampai kata macam tu? Sebab dia takut kita nanti ni kurang adab dengan tuan guru. Kurang adab dengan ulama. Bahkan kan kalau baca Babalah kan tuan-tuan, kalau dia baca kitab nampak macam ada yang tak kena dalam tulisan tu, dia akan jaga kat tepi tu, dia kata la'alla sawab indi. Mudah-mudahan yang betulnya di sisi aku bagian. Bukan dia salahkan cetakan tu, tak, tapi dia kata mudah-mudahan yang betul di sisi aku ni bagian, ataupun az-zahir indi, yang zahir di sisi aku tu bagian. Jadi kenapa Pak Babalah macam tu punya jaga? Sebab dia takut sebab dia takut melanggar adab ataupun jadi kurang hajar pula dengan ulama. Baik. Jadi kalau Pak Da'i ni, ni kalau Pak Da'i dia terjemah dengan perkuasa. Kenapa terjemah perkuasa tu? Nak membezakan mana satu sifat dan mana satu takluk sifat. Kalau terjemah perkuasa, maka itulah terjemahan yang menunjukkan makna sifat. Baik. Okey. Iaitu, kata Syekh Ahmad ni, iaitu kuasa tu, ataupun iaitu kudrat tu, sifat. Sifat. Nampak? Sifat. Dia kata sifat. Kalau kuasa tu takluk sifat, tapi dia kata iaitu, itu rujuk pada kudrat. Kudrat tu ialah sifat. Sifat mana? Sifat yang sedia. Maksud sedia tu ialah ada sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala tu sejak daripada azali lagi, yakni ada Allah Ta'ala tu sekalilah dengan sifat ma'ani dia. Wujudnya Allah Ta'ala tu sekali dah dengan sifat-sifat dia dah tu. Sebab sifat dengan zat ni tak boleh bercerai tanggal. Jadi bila sebut Allah tu adalah zat, maka pastilah dia tu bersifat. Baik. Sifat tu sedialah. Kerana zat Allah Ta'ala tu sedia, maka sifat yang ada pada dia juga turut sama jadi sedia. Mana mungkin kalau zat tu sedia, sifatnya baharu. Tak mungkin, tak terima pada akal kita. Itu mustahil pada akal. Mana boleh jadi kalau zat Allah Ta'ala tu qadim, yakni sedia, tak ada permulaan. Tapi sifat dia pula ada permulaan. Yang tu tak boleh terima tu. Tak boleh terima pada akal. Yang kita terima pada akalnya ialah bila zat Allah Ta'ala tu qadim, sedia, tak ada permulaan, maka membawalah kepada sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala tu turut sama jadi qadim. Baik, itu mana sedia tu, tak ada permulaan. Okay? Wujudnya sifat kudrat pada Allah tu tidak ada permulaan. Okey. Sifat sedia yang ada sifat kudrat tu pada zat Allah Ta'ala ataupun di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni pun satu lagi kita kena faham ni. Bila kita sebut sifat, maka dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Maksudnya dia kena menumpang pada zat, dia kena menempel pada zat. Baik, jadi sini kita bicara apa? Kita bicara sifat kudrat Allah. Jadi bila kata sifat kudrat Allah Ta'ala tu ada pada zat Allah Ta'ala ataupun ada di zat Allah Ta'ala yang sekira-kiranya kalau Allah Ta'ala bukakan hijab di antara kita dengan zat Allah Ta'ala tu, nescaya kita bolehlah melihat sifat ma'ani Allah, sifat ma'ani Allah yang tujuh tu, nescaya boleh kita lihat. Pasal apa? Sebab sifat-sifat ma'ani tu wujudi, ada. Ada. Jadi bila kata ada, kaedah kata apa? Kullu mawjudin, tiap-tiap yang ada tu sahlah bahawa dilihat.
sah bahawa dilihat. Jadi bolehlah dilihat. Kalau sifat tu, lagipun kalau kita nanti dalam syurga nanti kan, kita bolehlah nampak melihat zat Allah Ta'ala. Sebab dalam Quran kata macam mana? Dalam Quran kata, dalam Quran Allah Ta'ala firman, macam mana ayat tu? Ayat tu bunyi macam mana? Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma izin. Wajah-wajah, muka-muka pada hari itu. Yakni pada hari kita dimasukkan ke dalam syurga. Hari akhirat lah ni. Muka-muka tu nadiratan, bersinar-sinar. Bercahaya-cahaya. Apa sebab ni? Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya, mereka tu melihat. Jadi orang syurga dapat tengok zat Allah Ta'ala. Dapat tengok zat Allah tu lah. Artinya kita bolehlah melihat sifat-sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, ada pada zat Allah Ta'ala. Yang lagi pula yang dapat dengan dia, yang dapat mengadakan dengan dia dengan sifat kudrat tu akan tiap-tiap mungkin. Ni kena perhati baik-baik. Dalam kitab ni Syekh Ahmad kata yang dapat mengadakan, yang Allah Ta'ala boleh menjadikan tu Allah menjadikan makhluk ni dengan dia, dengan apa? Dengan sifat kudrat itulah, yakni dengan adanya sifat kudrat tu pada Allah, maka Allah menjadikan tiap-tiap perkara yang mungkin. Ni dah masuklah makna ta'aluk tu. Makna ta'aluk tu dah masuk dah. Yakni kan kerja sifat kudrat ni dua. Iaitu mengadakan dengan dia, dengan sifat kudrat tu akan tiap-tiap mungkin, dan meniada akan dia akan tiap-tiap mungkin tu. Jadi kerja sifat kudrat ni dua lah. Iaitu menjadikan dan meniadakan. Mengadakan dan meniadakan. Itu kerja sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah namanya ta'aluk. Itu namanya tugas. Itu namanya kerja. Kalau dalam bahasa Arab tu, dalam kitab Tauhid yang Arab ni, dia katakan bila mendefinasikan ataupun bila mentakrifkan makna ta'aluk tu, maka ulama kata makna ta'aluk tu ialah talabus sifah amran zaidan ala qiyamihi fi zat. Iaitulah menuntut oleh sifat. Maknanya bila sifat tu dah ada pada zat, maka sifat tu nak buat kerja. Tu kata menuntut oleh sifat akan pekerjaan yang lebih. Pekerjaan yang lebih maksudnya tugas yang lebih daripada berkehendaknya sifat tu pada zat. Berkehendak sifat tu memang lazim dia berkehendak pada zat untuk dia berada. Jadi keberadaan sifat tu mesti ada pada zat. Jadi menuntutlah sifat tu pada zat. Tapi menuntut sifat pada zat tu tak dinamakan ta'aluk. Yang dinamakan ta'aluk tu ialah sifat yang dah ada pada zat Allah tu, yang dah ada pada zat tu, dia nak bekerja. Jadi kudrat yang ada pada zat Allah tu, dia nak bekerja. Dia nak bertugas. Tugas dia apa? Tugas kudrat tu ialah mengadakan dan meniadakan. Baik, tengok. Yang ini pun satu hal lagi ni. Dia kata, meniada tu atas muafakat kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala. Allah SWT sejak daripada azali. Jadi faham kat sini kan, kat ayat ni kan, okey, tengok. Jadi kan dia kata atas muafakat kehendaknya.
atas ni ala ni huruf jar. Huruf jar ni tak ada tempat gantung. Di mana tempat gantung dia? Tempat gantung dia dua. Mengadakan dan meniadakan itu atas muafakat kehendak Allah SWT sejak daripada azali. Jadi kan mengada dan meniadakan tu jadi kudrat nak mengadakan dan kudrat nak meniadakan tu mesti mengikut perancangan iradat. Iradat dah merancang, iradat dah menentukan. Contohnya gini ya. Contohnya iradat Allah Ta'ala ni dah menentukan sekian-sekian hari bulan di dunia ni akan ditimpa wabak penyakit. Itu semua tu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi kan saya nak cerita, nak cakap sikit tuan-tuan. Ada satu hari beberapa orang jumpa dengan dengan baba es panjang. Atau bahasa petani kata baba es panjang. Baba es panjang ni orang tanya dia nak berkenaan dengan COVID-19 ni lah. Dia tanya, dia sebut orang tu ceritalah ini konspirasi Yahudi lah, nak merosakkan umat lah, nak menjahanamkan dunia lah, macam-macam lah. Tapi kan saya terpegun dengan jawapan daripada Baba ni tuan-tuan sekalian. Baba kata walaupun konspirasi daripada Yahudi ke, daripada Nasrani ke, daripada Freemason ke, daripada apa sajalah, tetap ianya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetap daripada ketentuan Allah Ta'ala. Allah yang menentukan benda tu berlaku bagian. Dia kata. Jadi bukan kita sibuk, dia kata jangan kita sibuk dengan ini konspirasi lah, begitulah, ginilah. Tapi kita masih lagi malas nak menuntut ilmu, dia kata. Ni yang berlaku hari ni. Ni yang banyak berlaku pada hari ni. Saya harapkan kurma ni kan, kumpulan agama rakan, kuliah agama rakan muda ni kan, jangan terpengaruh dengan golongan-golongan macam ni. Saya rasa bersyukurlah. Sebab apa? Adanya kuliah agama rakan muda ni tuan-tuan. Jadi saya nampak rakan muda, orang muda kat Malaysia ni sekarang ni sudah menjurus, dah sedar dah. Dah sedar dah pasal apa? Apa keperluan kita dalam dunia ni. Kita tak perlu minta maaf, saya cakap malam ni. Minta maaf banyak-banyak ni kan. Jangan sibuk dengan politik yang tak sudah-sudah, yang tak selesai-selesai. Orang muda ni jangan sibuk dengan benda-benda yang macam tu. Ini kadang-kadang minta maaf lah, saya kata macam ni, minta ampun. Saya cakap ni, saya susun jadi sekolah, saya minta maaf banyak-banyak. Jangan sibuk dengan benda yang lara macam tu. Padahalnya tuan-tuan, minta maaf lah kalau ada orang yang terlibat dengan politik nak kepada negara Islam. Tapi tuan-tuan, janganlah sampai meninggalkan pengajian fardu ain. Janganlah sampai meninggalkan iman. Ngaji tauhid ni nak membetulkan iman. Sibuk nak negara Islam. Saya tak marahkan orang yang nak negara Islam tu. Silakan. Tapi kalau kau nak negara Islam, engkau tu kena Islam betul-betul dulu. Kena iman kau jaga betul-betul dulu. Ini nak negara Islam tapi mengaji tak nak. Bila mengaji-ngaji, ini ulama haid dan nifas, dia katanya kita ni ulama haid dan nifas. Itulah dia katanya Cik Nazril, dia kata gitu guys, dia kata kita anak kita ulama haid dan nifas. Memanglah pun sebab nifas dan darah haid tu kalau tak pandai, alamatnya sembahyang perempuan tu tak sah. Ini kerja ulama lah ni. Kalau sembahyang tak kenal Tuhan, Tuhan terima tak? Awaluddin ma'rifatullah. Kalau kita ambil ayat ni, awaluddin ma'rifatullah tu pun, Allah tuan-tuan, ramai orang ibadatnya tak diterima oleh Allah. Pasal apa? Sebab awaluddin ma'rifatullah tu, kalau dia tak kenal Allah yang dalam fardu ain ni, dia tak kenal Allah SWT, maka tuan-tuan sekalian, jadilah ibadatnya ditolak. Pasal apa? Sebab awal agama tu mengenal Allah.
Mana kalau dia semayang tanpa mengenal Allah, bermakna tidak ada awal agama pada dia. Tak ada. Maksudnya dia tak masuk lagi pada titik awal agama tu, tak masuk lagi. Ataupun kata Imam Ghazali, la tasyun ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat tu melainkan dengan selepas mengenal Tuhan yang disembah. Baik. Jadikan orang muda ni kan, jadilah orang muda yang sibuk dengan majlis ilmu, yang sibuk kita nak membetulkan iman, nak membetulkan akhlak hakikat tu. Baik. Okey. Jadi kita. Jadi kat sini, kat sini kita nampak dah ni. Nampak apa ni? Mestilah kudrat nak mengadakan mungkin ataupun kudrat nak meniadakan mungkin tu mestilah dengan muafakat kehendak Allah Ta'ala, iaitu mengikut perancangan iradat. Boleh tak kalau iradat menentukan lain? Katalah iradat menentukan nak buat makhluk yang namanya perempuan. Okay? Pada sekian-sekian tarikh. Mana nak dilahirkan baby tu daripada orang perempuan. Tiba-tiba kan kudrat ni buat orang tu lelaki. Padahalnya iradat menentukan sejak daripada azali yang akan dilahirkan tu adalah perempuan. Tiba-tiba kudrat kata aku tak nak ikutlah, ini contoh ni. Aku tak nak ikutlah iradat tu. Aku nak buat sendirilah. Aku nak buat dia laki-laki. Aku tak nak buat dia perempuan. Maka tuan-tuan sekalian, apa jadi pada ketika itu? Maka jadilah pada ketika itu apa dia? Jadilah rosaknya ilmu Allah Ta'ala. Ataupun jadi jahil Allah Ta'ala pada masa kalau jadi macam tu. Macam mana jadi jahil pula? Kerana kaedah ni kata, tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat, maka itulah yang diketahui oleh ilmu. Tiap-tiap yang diketahui oleh ilmu pula, maka itulah yang ditentukan oleh iradat, dan itulah yang dibuat oleh kudrat. Jadi kudrat buat tu mesti muafakat dengan iradat Allah Ta'ala, dengan ketentuan iradat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Okey. Jadi kat sini kan, kat sini kita boleh faham lagi apa? Kita boleh faham kan, tidak ada yang berlaku dalam dunia ni. Jadi kan, tidak ada yang berlaku dalam dunia ni terlepas daripada iradat dan terlepas daripada kudrat. Yakni kan, tidak ada barang dalam dunia yang berlaku dalam dunia ni yang tidak dilakukan oleh kudrat, yang tidak ditentukan oleh iradat. Tak ada. Maknanya apa sahaja yang berlaku dalam dunia ni, baik ataupun buruk, jahat ataupun ibadat ataupun taat ataupun maksiat, maka kekufuran ataupun iman, maka semuanya itu telah ditentukan oleh iradat dan dibuat oleh kudrat. So jadi tuan-tuan sekalian, apa yang kita dapat dalam cerita ni, tidak ada yang berlaku dalam dunia ni melainkan semuanya dengan ketentuan Allah Ta'ala dan dijadikan oleh kudrat. Baik. Jadi apa yang kita dapat dalam cerita yang kita cerita pada hari ni? Hari ni kan tuan-tuan yang sebab tu dalam bab qada dan qadar ni kan, banyak bukan kata orang-orang awam, bahkan di kalangan asatizah pun tuan-tuan sekalian, masih belum pasti ataupun masih tak kuat, tak kukuh berkenaan dengan iman, dengan kudrat, dengan qada dan qadar. Sebab tu ada yang mengatakan, tuan, ni telinga saya dengar sendiri ni. Telinga saya dengar telinga tuan-tuan. Banyak. Seperti ada yang mengatakan begini. Abu Lahab tu kafir tu, bukan Allah Ta'ala yang menentukan. Bukan kehendak Allah yang Abu Lahab tu jadi kufur kafir tu. Tapi Abu Lahab tu sendiri yang pilih. Abu Lahab tu sendiri yang pilih, dia kata. Bila Abu Lahab tu sendiri yang pilih, jadi maknanya
kehendak Abu Lahab itulah yang memberi bekas. Pada ketika itu kehendak Allah Ta'ala tidak memberi bekas pula. Tu bahaya cakap macam tu. Tu boleh jadi fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah macam tu tuan-tuan sekalian. Dan ada pula yang kata begini tuan-tuan sekalian. Tsunami tu dia kata tidak ada dalam kehendak Allah Ta'ala. Dia kata gitu. Tsunami tu tak ada dalam kehendak Allah Ta'ala. Kalau tsunami itu ada dalam kehendak Allah, maka jadilah Allah tu zalim. Yang bercakap ni golongan asatizah. Golongan yang orang panggil ustaz, tapi masih belum kuat lagi pahaman berkenaan dengan qada dan qadar. Dalam ni dah jelas dah tuan-tuan sekalian. Kalau kita kupas lagi ni dah jelas. Bahkan ada pula yang kata, adakah Allah Ta'ala menentukan kesesatan atas hamba-Nya? Tidak, dia kata. Bukan. Jadi maknanya kesesatan tu bukan Allah Ta'ala yang tentukan. Mana sesat ke, kufur ke, itu bukan Allah yang tentukan. Dia kata bukan Allah tentukan. Itu manusia sendiri yang buat. Jadi maknanya pada ketika itu, bila kata bukan Allah yang menentukan, jadi maknanya ada berlaku dalam dunia ni, kufur, maksiat tu, terkeluar daripada kehendak Allah Ta'ala. Bercanggah dengan ayat Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dalam Quran kata macam tu. Dalam Quran kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan bermula Tuhanmu ya Muhammad menjadikan apa yang dia suka dan dia yang memilih. Wa ma kana lahumul khiyarah. Dan tidak ada bagi mereka itu, ini bagi makhluk tu pilihan-pilihan. Subhana wa ta'ala amma yusyrikun. Tu ayat Quran tuan-tuan sekalian. Dalam ayat Quran tu macam tu. Jadi bila kata Abu Lahab tu yang pilih, bermakna dia telah bercanggah dengan ayat Quran. Ni yang bahaya pada hari ni tuan-tuan. Tapi kan, yalah, yang lebih bahayanya tuan-tuan, macam mana dia beriman dengan qada dan qadar orang-orang yang kata macam tu. Sebab itulah kita orang muda ni kan ngajilah dengan ulama-ulama pondok ni tuan-tuan. Saya ni bukan ulama pun. Saya hanya boleh sepatah dua kata je dalam kitab ni, boleh baca gitu-gitu je tuan-tuan sekalian. Cari ulama-ulama pondok ni lepas ni. Cari ulama-ulama Fatani tuan-tuan sekalian. Yang menghurai lebih-lebih halus teliti lagi dalam bab tauhid ni tuan-tuan sekalian. Saya ni boleh baca sikit-sikit gitu-gitu je. Bukanlah kata saya ni sampai peringkat jadi ulama ke tak. Nak kata saya tok guru, saya tidak ada pondok. Nak kata saya ulama, saya tidak ada pengikut. Baik, okey, jagalah. Baik-baik jaga-jaga pun macam tu. Jaga betul-betul benda yang macam saya cakap tadi ni, jaga betul-betul dalam bab akidah. Salah sikit dalam tauhid ni, takut-takut iman tu jadi terbatal. Baik, habis. Selapis dalam bab kudrat ni tuan-tuan sekalian. Okey. Tu secara untuk memengesahkan iman kita tu, melepaskan fardu ain tu, dah cukup dah setakat tu. Baik. Kemudian kata dalam kitab ni lagi, mustahil lawan bagi kudrat, ataupun boleh kita baca dan bermula lawan bagi kudrat itu mustahil. Tak boleh terima pada akal kita sabitnya lawan bagi kudrat. Okey, apa dia yang lawan bagi kudrat yang jadi mustahil pada akal kita tu? Iaitu lemah. Jadi lemah tu kan, jadi lemah tu maknanya Allah Ta'ala tak berkuasa nak menjadikan dan tak berkuasa nak mengadakan. Itu makna lemah. Dia tak berkuasa nak mengadakan, nak menjadikan, dan tak kuasa nak meniadakan akan mungkin tu. Baik. Okey. Jadi kalau sebelum saya pergi ke dalil tu, jadi kan sifat kudrat Allah Ta'ala ni, dia hanya bertakluk, dia hanya bertugas pada benda mungkin. Dia tidak takluk pada benda yang wajib, dan dia tidak takluk pada benda yang mustahil. Kenapa ni? Kerana kerja kudrat tu menjadikan ataupun meniadakan. Macam mana kudrat nak mengadakan
anak Allah dan zat dia. Itu benda wajib. Anak pada hakikat yang wajib tu apa dia? Allah dan sifat-sifatnya. Anak sedangkan sifat Allah dan zat Allah Ta'ala tu telah sedia wujud. Anak, jadi macam mana kudrat nak mengadakan anak sesuatu yang telah sedia wujudnya? Anak seperti zat dan sifat Allah. Patutlah sifat kudrat ni tidak takluk pada benda yang wajib. Begitu juga sifat kudrat Allah Ta'ala ni tidak takluk pada benda yang mustahil. Kenapa? Kerana yang mustahil tu memang tak boleh ada. Memang tak boleh wujud. Lorong dia tu lorong ketiadaan. Mustahil tu lorong dia tiada. Dia tu tiada. Bila kata tiada, maka dan tak boleh ada. Benda mustahil ni memang tak boleh ada pun. Jadi macam mana kalau kudrat buat juga benda mustahil ni? Maka bertukarlah hakikat yang mustahil tu jadi harus. Sedangkan mana boleh kita kata benda yang mustahil tu jadi harus? Tak boleh. Baik. Tu kena fikir-fikir tu. Okay. Kita masuk pula kepada membicarakan tentang dalil. Okay. Dan dalil kudrat Allah. Dalil tu maknanya perkara yang menunjuk Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Mana tandanya? Mana tanda yang membawa kepada Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat? Dalilnya bahawasanya jikalau tiada ia Allah Ta'ala tu mempunyai kuasa, kalaulah Allah Ta'ala tu tak berkuasa, apa jadi? Hanya lemah. Tak ada kuasa, hanya lemah semata-mata lemah. Kuasa tak ada. Nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Kalau dah Tuhan tu lemah, macam mana dia nak buat makhluk? Sedangkan di depan mata kita ni, Allah Ta'ala buat makhluk tu sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala buat. Sehebat-hebat makhluk Allah buat. Dan apa orang panggil lagi? Pengurusan makhluk tu pun Allah buat begitu cantik. Dengan mataharinya yang berjalan. Dengan bersilih ganti siang dan malam. Dengan lautan ombak lautnya yang tidak berhenti-henti. Dengan bintang-bintang yang berkelipan, dengan manusia-manusianya yang berbagai-bagai. Tentulah Tuhan yang menjadikan itu. Tuhan yang bersifat dengan kuasa. Kalau tak kuasa, macam mana dia nak buat makhluk? Jadi mana kalau Tuhan tu tak kuasa, maka lazimnya jadilah makhluk tu ketiadaan. Okey. Dan ketiadaan didapatkan akan sesuatu daripada makhluk. Jadi maknanya kalau Tuhan tu lemah, yang pertama sekali tak ada makhluk, tak didapatkan makhluk langsung. Yang keduanya pula ketiadaan didapatkan sesuatu daripada makhluk. Tak ada seorang pun makhluk, tak ada. Itu batilun, batil. Kenapa batil pula tu? Dengan musyahadah kita, dengan pandangan mata yang ada di kepala ni, sudah kita lihat dah makhluk tu ada. Bahkan kita juga adalah makhluk. Bila kita ni adalah makhluk, maka tentulah ada Tuhan yang menjadikan. Tentulah ada Tuhan yang menjadikan. Dan tentulah Tuhan yang menjadikan tu bersifat dengan kuasa. Tak boleh Tuhan tu bersifat dengan lemah. Maka sabitlah kuasanya. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah dengan musyahadah, dengan pandangan mata makhluk tu ada, maka tentulah sabit kekuasaannya ataupun sabit sifat kudratnya. Bila sabit sifat kudratnya, maka mustahillah lemahnya. Lemah Tuhan tu mustahil. Baik. Yang ke-8, iradah. InsyaAllah baki 10 minit lagi ni tuan-tuan. Saya tengok soalan malam ni begitu panjang. Begitu banyak pula tu. Jadi
eloklah tu. 10 minit lebih ni kita peruntukkan untuk soalan. Wallahu alam. Kalau ada soalan silakan. Baik Ustaz. Ya. Okay, jadi insyaAllah kita teruskan dengan sesi soalan pada malam ini. Jadi soalan pertama, apakah sebenarnya ilmu hakikat, tarikat dan makrifat? Kerana sewaktu saya ingin menerangkan tentang ilmu fardu ain kepada seseorang, orang itu selalu menyebut tentang 3 ilmu tersebut, iaitu ilmu hakikat, tarikat dan makrifat. Adakah ilmu ini sama dengan ilmu fardu ain? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Soalan ni sebenarnya tuan-tuan sekalian yang ada dalam platform kita pada malam ni, soalan ni sebenarnya soalan yang begitu tinggi. Jadi tuan-tuan ya, jadi kalau saya tersalah jawab ni, saya mohon maaf, saya mohon keampunan kerana saya pun bukanlah orang yang layak untuk menjawab soalan macam ni. Tapi oleh kerana nak ditanya juga, maka atas jalan merendahkan diri, saya jawab sekadar mana yang saya mampu. Okey. Pertama sekali, yang ditanya pada malam ni, apakah sebenarnya ilmu hakikat, syariat dan makrifat? Sebenarnya tuan-tuan ya, susunan hakikat tarikat ni dia kena syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Ataupun ada juga yang menyusun syariat, tarikat, makrifat dan hakikat. Ada yang menyusun macam tu. Susunan dia macam tu. Okey, baik. Tuan-tuan ya, pertama sekali kita cerita tentang syariat. Okey. Syariat tu apa dia? Syariat tu ialah satu ilmu yang bersangkut dengan amalan-amalan badaniah. Amalan-amalan zahir badan. Yang di situ zahir badan tu ada hukum yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Itu dipanggil syariat. Ada hukum wajib. Jadi itu syariat. Baik. Kemudian yang keduanya tarikat. Tarikat tu jalan. Okey, tarikat tu pada istilah lurahnya tarikat tu adalah jalan. Okey. Jalan ni kan dia terbahagi kepada 2. Okey. Jalan tu tarikat tu terbahagi kepada 2. Satu tarikat jalan, macam mana kita nak menjalankan syariat, nak jalankan hukum tu dalam kehidupan kita. Tu namakan nak menjalankan hukum wajib tu, nak menjalankan hukum sunat tu, nak mengelakkan daripada haram tu jangan buat. Jalan dia. Yang makruh kena kita tinggalkan juga. Yang harus seboleh-bolehnya kita jadikan dia untuk ibadat juga. Jadi itu jalan. Okey. Jalan yang macam tu wajib fardu ain. Nak menjalankan hukum syariat tu wajib fardu ain. Itu wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Kalau dia buat tarikat, tarikat yang wajib tu wajib dia kena buat. Sebab tu bila kita kata belajar sembahyang ni wajib tak? Wajib. Itu tarikat tak? Ya, tarikat. Jalan Nabi. Baik. Itu hukumnya wajib tu. Dan yang keduanya, tarikat tu ada yang hukumnya sunat aja. Apa dia? Tarikah zikir. Tarikah zikir. Tarikah tentang memperbanyakkan zikir. Sebab dalam Quran tu uzkurullah zikran katsira. Jadi ambil itu, sebutlah olehmu akan Allah Ta'ala ataupun ingatlah olehmu akan Allah Ta'ala tu akan sebutan yang banyak. Jadi itu jalan-jalan zikir, tarikat zikir itu hanya sunat. Tidak wajib yang tu. Tapi nak menjalankan hukum syariat tu wajib. Baik. Itu syariat dan tarikat. Kemudian masuk pula pada hakikat ataupun makrifat. Okey.
Kita ambil lah hakikat dulu. Okey. Hakikat tu daripada perkataan hakun, yang sebenar. Daripada perkataan hakun. Jadi hakun haqiqatun. Hakikah. Jadi kan yang sebenarnya apa ni? Yang sebenar ni ialah ilmu tasawuf tu lah. Ilmu yang bersangkut dengan ihsan, yang bersangkut dengan akhlak, yang bersangkut dengan pekerjaan hati. Seperti menjauhkan diri daripada apa? Menjauhkan diri daripada ujub dalam ibadat, menjauhkan diri daripada apa? Daripada takabur, dalam sama-sama kehidupan tu hakikat. Baik, dan makrifat pula ialah sampailah kepada makrifatullah tu yang dinamakan makrifatullah bil qalbi, dengan hati. Dengan hati. Yang kita mengaji ni masih lagi dengan akal. Masih lagi dengan akal. Sebab itulah dalil-dalil tu pun dalil akli. Okey, sebab itulah ada yang kata ada orang yang sampai makam makrifatullah, dia katakan ahlillah tu. Ahlillah ni dia mengenal Allah Ta'ala melalui hati. Melalui hati dia tu. Setelah bersedia amalkan syariat, dia ada tarikat yang menjalankan syariat. Lepas tu tarikat zikir dia. Lepas tu dia hakikatnya pula dia tu bersihkan diri dia. Maka semua tu adalah fardu ain. Jadi soalannya kat sini ni ialah saya selalu sebut, dia kata tentang ilmu yang fardu ain ni. Tentang ilmu fardu ain ni. Tapi orang tu selalu sebut tiga. Ni tuan-tuannya, yang paling bahaya zaman kita ni ialah makam orang tu bukan makam hakikat. Kenapa? Jadi kan, kenapa letak syariat dulu? Syariat dulu, tarikat nombor 2, lepas tu hakikat betul makrifat. Kenapa susunan macam tu? Kerana tak boleh sampai kepada makam hakikat, tak boleh sampai kepada makamnya makrifat tu, melainkan dengan menegakkan makam syariat dan tarikat. Itu. Jadi kan salahlah, sebab itulah zaman sekarang ni kan banyak orang yang cuba nak masuk ke hakikat makrifat tu, tapi sebenarnya dia bukan makam tu lagi. Macam mana? Allah, air mustakmal pun tak reti lagi. Air mustakmal pun tak reti. Qasak tarak ta'yin pun tak reti dalam ibadat. Ada satu hari tu kan, satu hari kan saya masuk dalam satu tarikat, tapi saya tak nak ceritalah. Nak jaga nak jaga kehormatan seseorang tu, saya tak ceritalah. Saya pergilah satu tempat dipanggil malam tu malam tawajuh. Satu tarikat malam tu malam tawajuh, saya pun pergilah. Masa sembahyang maghrib tu kan, fiqah tu dah hancur dah. Bagi saya fiqah tu dah hancur dah, fiqah tu sendiri. Orang yang nak tawajuh tu, fiqah dia hancur dah. Apa dia? Bila imam tu angkat takbir, mereka angkat takbir serentak dengan imam. Pada sudut fiqahnya tuan-tuan, kalau serentak dengan imam tu, takbir tu serentak dengan imam, Allahu Akbar, dia pun belakang awak, bar sama-sama bar. Allah sama-sama Allah, sama-sama bar. Letak macam tu. Jadi maknanya kan, dah melanggar adab syariat, dah langgar. Bila dah langgar adab syariat macam tu, tuan-tuan, kebetulan lepas tu, lepas daripada kisah tu, maka datanglah ulama daripada Madinah, iaitulah Habib Zain bin Smith. Datang Habib Zain bin Smith. Kebetulan masa tu Habib Zain dijemput di Janda Baik Pahang. Saya pun pergi. Lepas tu kan, dalam masa sembahyang maghrib dengan Habib Zain tu, dalam masa sembahyang Habib Zain tu maghrib tu, ada orang yang sembahyang serentak dengan Habib Zain. Allah pada serentak dengan Habib Zain. Mungkin Habib Zain dengar lah kot. Saya masa tu duduk belakang, saf yang ketiga, yang keempat. Mungkin nombor 2 atau nombor saf pertama atau kedua lah yang ada tu. Tiba-tiba je lepas berkesalam maghrib tu, Habib Zain terus bangun.
Anak terus bangun, dia kata, siapa tadi yang sembahyang mendahului serentak dengan imam ataupun mendahului imam, kena sembahyang balik semula. Yang itu salah, pada fiqh salah. Jadi tuan-tuan sekalian ni kan, hari ni kan orang sibuk nak pergi makrifah, nak sibuk nak pergi hakikat, sedangkan dia tu bukan makam itu. Jadi soalan saya sekarang ni, adakah ilmu fardu ain? Tidak semuanya ilmu yang bersangkut dengan hakikat makrifat tu fardu ain. Tak. Yang fardu ainnya yang macam ni yang kita mengaji dengan akal tu. Yang kita dapat dengan makrifah dengan hati tu, yang itu perlu pada mujahadatun nafsi. Kuat kita beramal dengan fiqh tadi, betul kita. Jangan jadi apa? Jangan jadi ahli abid yang jahil. Wallahu a'lam. Baik. Setakat tu saya rasa orang yang bertanya tu faham-fahamlah apa yang saya maksudkan. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Silakan. Baik. Jadi soalan kedua berkaitan pengajian pada malam ini daripada Encik Muhammad Farhan. Tanya, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah mengatakan kudrat Allah Ta'ala itu meliputi perkara amrun iktibari, juga, yakni bukan wujudi, seperti tingginya gunung ataupun nipisnya kulit bawang dan lain-lain dari perkara amrun iktibari. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, sekarang ni kita nak jawab soalan tu, kita kena tengok dulu. Baik, tengok dulu bahawasanya kudrat ni dia takluk pada benda mungkin. Takluk pada benda mungkin. Okey. Tapi kena ingat, ada tak benda mungkin yang tak boleh kudrat buat? Tu yang soalan yang saya nak tanya balik lah. Ada tak benda mungkin yang kudrat tak boleh buat? Apa dia? Ialah mungkin yang tidak ada di dalam ketentuan iradat. Mungkin yang tidak ada dalam ketentuan iradat. Baik. Kalau perkara amrun iktibari, hanya kira-kira sahaja, adakah dia masuk dalam benda mungkin? Tu soalan lah. Tak. Bila kata tak, berarti kudrat tak takluk. Jadi benda tu amrun iktibari. Apa dia panggil? Wujud fi zihni. Tapi dia kata ada dalam hati, dalam fahaman, tapi tak ada pada kharij. Ghairu mawjud fil kharij. Tak ada pada kharij. Tak takluk lah. Macam tu. Wallahu alam. Ada soalan lain? Baik, jadi soalan kedua, soalan ni panjang sikit Ustaz, berkaitan nikah khitbah. Jadi insyaAllah, apakah tindakan yang seorang lelaki patut buat ketika ada wanita yang mengajaknya untuk bernikah khitbah ataupun nikah gantung, kerana mereka berdua berada sangat jauh dan lelaki itu masih belum mampu untuk menanggung nafkah zahir. Pasangan lelaki dan wanita itu juga sedang menuntut ilmu dunia dan akhirat di dua tempat yang berlainan dan berjauhan. Lelaki itu juga dalam masalah ingin menjaga batas dengan wanita, dan dia ingin menjaga batas dengan wanita yang dia suka, yang suka dia. Mereka berhubungan, yakni berkomunikasi melalui online seperti WhatsApp dan bercadang untuk duduk serumah selepas pengajian mereka tamat. Umur lelaki dan wanita itu masing-masing dalam lingkungan 20-an. Jadi ini soalannya, adakah lelaki itu boleh melaksanakan nikah khitbah dalam keadaan sebegini Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, alhamdulillah. Soalan ni sebenarnya bunga-bunga tu aja yang panjangnya. Soalan tu taklah berapa panjang pun. Baik, pertama sekali saya nak ingatkan beginilah. Baik, hukum berkahwin tu, saya tertarik pada kata begini. Dalam soalan tu dia kata,
Laki-laki itu masih belum berkemampuan untuk menanggung tanggungjawab nafkah zahir. Jadi, kalau dalam hukum Islam ni, laki-laki yang tidak mampu menanggung. Jadi hukum nikah tu kan, ada kalanya wajib, ada kalanya sunat dan ada kalanya haram. Baik. Jadi kan, kalaulah kita kata wajib nikah tu jadi wajib. Bila? Apabila laki-laki tu kekuatan perasaan nafsu nak berkahwin tu kuat. Dan dia mampu nafkah nafkah zahir tu dia mampu. Maknanya dia ada perbelanjaan untuk dia menanggung isterinya. Dan dia juga bernafsu kuat untuk dia berkahwin. Maka keadaan laki-laki macam tu, maka hukumnya wajiblah dia berkahwin. Yang kedua, sunat dia berkahwin apabila nafsu nak kahwin tu tak berapa kuat. Tak berapa kuat. Kalau kahwin pun tak apa, tak kahwin pun tak apa. Dan dia tak terjerumus kepada maksiat. Sebab dia kuat beribadat dan sebagainya. Okey. Nafsu tak kuat. Tapi dia ada kemampuan untuk dia berkahwin. Dia ada kemampuan. Nak berkahwin tu ada kemampuan. Ada belanja dan sebagainya lah. Maka orang yang macam ni hukumnya adalah sunat dia berkahwin. Dan yang ketiga, haram dia berkahwin. Ni haram berkahwin ni ialah apabila dia tu tak berapa nak berkahwin ataupun nafsu tak kuat nak berkahwin. Dan dia juga tidak ada nak belanja untuk dia berkahwin tu, tak ada belanja. Maka hukumnya haram dia berkahwin. Pasal apa? Sebab tidak ada belanja. Okey. Kalau nak jugalah nikah gantung ni kan, maka kan hendaklah kedua pasangan ni menjaga ataupun memelihara hukum ni. Si isteri jangan memaksa suami untuk tanggung dia. Padahalnya dalam Islam ni bila dia dah berkahwin, maka wajib dah atas suami tu menanggung dia. Wajib. Walaupun hanya nikah gantung. Yang saya faham lah kalau nikah gantung ni, kalau nikah gantung dekat Malaysia yang ada nikah gantungnya. Kalau masa saya duduk di Yaman dulu, tak pernah berlaku nikah gantung, tak ada. Nikah-nikah lah. Bila nikah tu kan, bila dah akan nikah, aku terima nikahnya si fulan lah, anak binti si fulan tu, maka pada ketika tu bertanggungjawablah si suami tadi, tuan-tuan sekalian, untuk menanggung nafkah isterinya. Apatah lagi, dua nafkah zahir dan batin tu adalah wajib. Jadi kan kalau ikut pandangan saya lah, dia tanya boleh tak nikah gantung ni? Boleh, nak nikah gantung tu boleh saja. Tapi si laki-laki jangan abaikan tanggungjawab. Lagi pula kan baiklah walaupun mereka ni belajar dua bidang, agama dan dunia dan agama mereka belajar. Bagi saya lah, saya nasihatkan kepada pasangan ni, kalau boleh-boleh tu jangan lagi lah melangsungkan perkahwinan, takut nanti terganggu pengajian. Saya dulu pun tuan-tuan, sebab apa saya kata saya boleh jawab macam tu, sebab saya dulu masa mengaji di pondok dulu, saya kahwin dulu dan ada anak, dan saya tahulah macam mana susahnya bila dah ada isteri, dah ada anak ni, dalam keadaan mengaji pula, nafkah kena tanggung. Jadi menjadi payah dan kadang-kadang terpaksa tinggal pengajian. Tu. Jadi saya harapkan laki-laki dan perempuan ni bersabarlah. Bersabar dalam menghadapi kerenah. Jadi kalau kata takutlah laki-laki tu disambar oleh perempuan lain, perempuan tu takut laki-laki disambar oleh perempuan lain, kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum, lagi pun taklah harum. Lagi pun taklah harum. Kumbang bukan sekuntum.
Kumbang bukan seekor. Banyak lagi. Mungkin itu bukan jodoh kita. Mungkin Allah nak datangkan jodoh yang lain. Tapi bak kata orang muda-muda sekarang ni, kerana cinta lautan api sanggup ku renangi. Yang tu saya tak tahu nak kata apa dah lah. Kalau lautan api pun sanggup renang, yang tu saya minta maaf lah. Saya minta maaf lah Ustaz. Saya minta maaf yang tu. Wallahu a'lam bisawab. Cik Nazrin macam tu ke dulu? Tak kan? Tak InsyaAllah mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan. Jadi insyaAllah soalan keempat, soalan dia, adakah sah mandi wajib sekiranya individu tersebut memotong kuku sebelum mandi wajib? Kerana kuku kan merupakan anggota yang perlu kena air. Jadi mohon penjelasan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Ni soalan macam ni saya suka ni. Bersangkut dengan ibadat. Okey, baiklah. Sebelum mandi, seorang perempuan atau laki-laki itu dia gunting ataupun dia potong kuku dia. Maka kan sunat bagi seorang yang dalam hadas. Umpamanya perempuan yang di dalam haid tu, masa dia sikat rambut, gugur rambut dia. Ataupun 7 hari tu kuku dia panjang, boleh potong tak? Maka jawapannya boleh. Tapi kuku-kuku, rambut-rambut yang gugur di dalam dia haid tu atau dalam dia hadas tu, sunat dia simpan dan dibasuh masa dia mandi tu dikenakan air. Jadi hukum mandi tadi adalah sah. Dan kuku yang bercerai daripada badan kita tu, kita sertai masa mandi tu, kita basuh sekali. Masa kita niat mandi tu, kita basuh sekali. Dan lepas kita basuh tu, sunat pula kuku tu ditanam, rambut tu ditanam. Rambut tu kita basuh sekali. Tidak sampailah tidak sah mandi. Mandi tu tetap sah juga. Kerana bila potong kuku tu, bekas potong kuku tu kena air. Kuku tadi kita basuh. Masa mandi tu kita kenakan air mandi kita tu sekali dengan dia. Lepas tu kita pun tanam. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Baik Ustaz. Jadi insyaAllah soalan kelima, soalan terakhir pada malam ini, iaitu soalannya, jikalau seorang suami menceraikan isterinya dengan berkata, aku ceraikan engkau banyak kali, lebih daripada tiga kiraan. Pasangan tersebut sudah ada anak-anak sebelum bercerai lagi dan mereka ingin hidup bersama kembali setelah 3 tahun si suami menjatuhkan cerai. Jadi bagaimanakah wanita itu boleh hidup bersama dengan lelaki itu di dalam rumah yang sama? Itu soalannya Ustaz, mohon penjelasan. Baiklah. Ini pun soalan ni tuan-tuan sekalian, saya tadi petang dan saya murajaah sikit dalam kitab Idahul Bab karangan Syekh Daud Al-Fatani. Ini dalam cabang yang kedua pada menerangkan bilangan-bilangan tolak yang bergantung dengan niat tangan. Okey ya. Jadi kan soalan dalam ni menyebutkan aku ceraikan kau tu dia suruh banyak kali. Aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau. Lebih daripada 3 kali dia kata. Baik. Dalam ni dia kata begini tuan-tuan ya. Dalam ni saya baca tadi kan. Dia kata maka jika berkata ia suami pada isterinya yang sudah dukhul, mana yang sudah dijima. Yang ni dah ada anak, maksudnya si isteri tu telah dijima lah oleh suami tu. Macam mana dia kata, suami tu kata anti talikun, anti talikun, anti talikun. 3 kali dia kata anti talikun, anti talikun, anti talikun. Maka jatuh 3 tolak. Jatuh 3 tolak. Baik. Melainkan, maknanya melainkan tu tak jatuh 3 tolak jika diniatkan takkid bagi yang pertama. Jadi tengok terpulang pada suami itulah.
Anak, kalau dia kata anti talikun, engkau tertolak, engkau tertolak. Anak, kena tanya dia lah. Masa engkau kata engkau tertolak tu, anak, yang kata 2-3 kali tu, adakah engkau niat jatuh tolak juga ataupun engkau niat nak mengkuatkan yang pertama? Anak, kalau dia niatkan, anak, yang untuk 2 kali yang kedua ketiga tu nak mengkuat yang pertama, nak menguatkan kata tolak, maka jatuh satu. Baik. Kalau dia tolak, dia niatkan anti talikun. Anak, dia niat tu, anak, dia tak niat apa-apa, anak, maka jatuh 3. Baik. Jadi anak, dalam soalan ni, anak, dia sebut banyak kali. Pertama, saya tak berani nak jawab apa? Saya tak berani jawab jatuh tolak atau tidak, atau 3 ataupun tidak. Ni kena rujuk Jabatan Agama Islam lah. Baik, Jabatan Agama Islam negeri di tempat mana keadaan ni berlaku. Kalau ikut dalam kitab, dia kena panggil suami tu, engkau kata banyak kali tu, engkau niat macam mana? Ada kau niat memang nak jatuhkan tolak 3 ataupun engkau cakap tu kerana nak mentakkidkan daripada yang kedua, yang ketiga tu nak takkidkan yang pertama. Maksudnya nak mentakkid, nak mengkuatkan tolak tu jatuh. Maka yang tu jatuh 1 tolak. Tu kalau perempuan yang telah dukhul. Maka jatuhlah. Okey, mungkin jatuh 3, mungkin jatuh 1. Baik. Jadi sekarang kalau jatuh 1 tolak, maka boleh rujuk. Jatuh 1 tolak boleh rujuk. Boleh nikah semula lah. Sebab dia dah habis edah dah. Nak rujuk kata anti. Nak kata nak sebut rojak tuki, aku rujuk akan dikau, tak boleh. Pasal apa? Sudah 2 tahun dah perceraian. Maksud bila dah 2 tahun perceraian, maka dia kena pinang semula, dia kena akad semula dan dia kena bagi mas kahwin semula. Sama dia nak buat kenduri tu buatlah. Tak nak buat pun tak apalah. Tu bukan penting. Yang pentingnya kalau talak 1, maka boleh nikah semula. Tapi kalau tolak 3, yang ni yang berhajat kepada, saya heran juga ni. Perkataan ni berhajat kepada Cina buta. Melayu yang punya kerja, Cina buta yang dapat nama. Apa berhajat kepada Cina buta tu? Berhajat kepada orang perempuan tu nak kena nikah dengan orang laki-laki lain. Nikah dengan laki lain. Bila dah diceraikan laki yang kedua tu, ceraikan dia, dah habis edah, baru boleh nikah pula dengan suami yang pertama. Bekas lah. Dengan bekas suami pertama tu, kalau sekiranya laki-laki tu ceraikan dia, dah habis edah, bolehlah kahwin semula dengan laki-laki yang pertama. Tapi dengan syarat, bukan kahwin semata-mata yang kedua tu. Syaratnya mesti kena jima'. Mesti laki-laki yang kedua tu jima'. Maksudnya dalam hadis kata, dia merasai kemanisan isteri tu dan isteri merasai kemanisan suami yang baru tu. Lepas tu cerai. Bila cerai, bila habis edah tu pula, kalau edah tu edah perempuan yang datang haid, maka kalau ikut mazhab Syafi'i, maka kenalah 3 kali suci, iaitu salah 1 quru'. Kalau perempuan yang tidak ada haid, maka dikira bulan. Macam itulah. Sebab itulah tuan-tuan, marah macam mana pun dengan isteri lah, maka jangan keluar lafaz tolak. Sebab itulah orang laki-laki ni kan seolah-olah seolah-olah kata lafaz tolak tu jangan ada dalam kamus orang laki-laki. Walaupun dalam keadaan marah sekalipun kan, maka jatuh tak tolak, jatuh. Walaupun dalam keadaan mabuk sekalipun. Itu yang ada dalam kitab lah. Tapi kalau tanya pejabat agama, mungkin pejabat agama ada alasan lain. Itu saya tak tahu, wallahualam. Jadi soalan macam ni berhajat kepada
undang-undang atau berhajat kepada qadi untuk menyelesaikan. Wallahu alam. Baik, Baik, ada soalan lain? jadi insyaAllah boleh tanya lagi Ustaz. Mungkin 2 soalan Boleh, lagi. silakan. Baik, Boleh insya-Allah. Jadi soalan daripada saudari Hafizah Nasir. Mohon maaf kalau saya salah sebut nama. Dia tanya, Ustaz, adakah rambut wanita yang sudah gugur itu dikira aurat lagi? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Ini kan dulu kan Mabalah ni guru saya lah. Ya, dia cukup sensitif dalam bab rambut ni tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia kata, walaupun dah bercerai daripada kepala seorang perempuan, maka dinamakan ianya masih lagi aurah. Tapi ada bezalah. Maksudnya, kalaulah laki-laki tu tengok, ini rambut si fulanah ni, maka dia tahu, maka bertambah kuatlah bahawasanya itu adalah aurah. Ataupun si laki-laki tu tak tahu, tapi yang pasti ni, ini adalah rambut seorang perempuan ni, maka itu adalah aurah. Jadi yang utamanya, rambut yang bercerai daripada kepala tu hukumnya adalah aurah. Jadi sebab itulah orang perempuan kalau di rumah ni kan, jagalah di atas kapet, di atas lantai tu jangan ada rambut yang gugur. Kalau ada, sapu dan kita kita ambil rambut tu, simpan di tempat yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan daripada mahram dia. Terutamanya kalau kapet ruang tamu tu, kadang-kadang melekat lantai tu kapet. Kalau jelas nampaknya, lagilah. Kalau tak jelas, tak apalah. Wallahu alam. Itu kata guru saya lah. Dia kata aurah. Baik, ada lagi? Baik, soalan seterusnya, dia tanya, jika anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum akil balik, ada tempat mereka di syurga ataupun di neraka? Mohon penjelasan Ustaz. Alhamdulillah, jawapannya anak orang kafir yang belum baligh meninggal dunia, maka tempatnya di dalam syurga. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam surah Waqi'ah. Dalam surah Waqi'ah tu ada sebutkan bahawanya kanak-kanak orang kafir yang mati sebelum baligh tu, dia akan dihidupkan dalam penjara menjadi pelayan-pelayan di dalam syurga. Jadi untunglah anak orang kafir yang mati dalam keadaan sebelum baligh, dia tetap masuk dalam syurga dan dia tak disoal. Kalau dah anak orang kafir pun mati masuk dalam syurga sebelum baligh, apatah lagi kalau anak orang Islam yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya kan, kalau ada seseorang orang mukmin, dia kematian anak untung besar tu. Katalah pasangan A dengan B ni ada anak yang umurnya tak balik lagi, umurnya mungkin 2 tahun. Tiba-tiba anak tu meninggal dunia, tak kira lah lelaki atau perempuan. Maka anak ni nanti akan cari anak ibu bapa mereka hatta sampai dalam neraka sekalipun. Dalam satu hadis, dalam kitab Muhimmah fil Hadis menyebutkan, anak-anak orang Islam nanti ni, bila dah Allah hukum dah, orang yang baligh ni dah hukum dah, yang syurga pun syurga lah, yang neraka pun neraka lah, maka kan tinggal lagi anak-anak orang Islam yang meninggal kecil ni, yang belum baligh ni, menunggu arahan daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, hei anak-anak orang Islam ni, orang yang beriman ni, masuklah kamu semua dalam syurga. Tapi anak-anak tu tak mau masuk. Ya Allah, kami ni dimatikan kecil. Kami tak dapat merasai kemanisan kami beribu bapa. Jadi sekarang ni, kami nakkan ibu bapa kami, ya Allah. Mana ibu bapa kami? Maka Allah Ta'ala kata, carilah kamu dalam bapa kamu dalam syurga ataupun dalam neraka. Kalau dalam neraka ni, anak-anak orang Islam yang mati dan kecil ni, maka dia akan terjun dalam neraka
dia akan menarik ibu bapaknya keluar daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Yang ini, kenyataan ni ada dalam kitab Muhimmah fil Hadis. Wallahu alam. Baik, ada lagi soalan? Baik, itu sahaja Ustaz, soalan-soalan untuk malam ini. Baik. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah terima kasih, jazakumullah khair, ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pengajian dan juga soalan-soalan pada malam ini, jawapan-jawapan yang diberikan pada malam ini. Terima kasih juga yang bertanya, dapat juga kita berbincang, bermuzakarah sedikit tentang permasalahan yang berlaku pada hari ini insya-Allah. Jadi sebelum berakhir, saya jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacaan doa penutup. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadiman ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafidut tawbi, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal laka ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli ta'ib wa ya ma'mana kulli makhir yassir alaina kulli asir fatasir alak yassir. Allahumma ya man la yahtaji la bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu ma la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina bima la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika tilatana wa kunabna bika nafika ladhi la yura warhamna bi qudratika alaina wa la nanqata suqatana wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan bi jasad wa sa'atan bi rizqi wa tawbatan qabla maut wa syahadatan 'inda maut wa maghfiratan ba'da maut wa afwan 'inda hisab wa amana minal azab wa nasiba minal jannah wa rizqna nazara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami di atas pengajian pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa menjaga Al-Fadhil Ustaz berada dalam rahmat-Nya Allah Ta'ala dan juga dikurniakan umur yang panjang, kesihatan yang baik, diberikan kekuatan serta dipermudahkan segala urusan untuk terus berada dalam bersama-sama dengan kita untuk mengaji kitab Unwanul Falah ini sehingga selesai. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita buka kitab baru, kita mengaji kitab baru bersama Al-Fadhil Ustaz. Jadi saya ingin juga mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair kepada para hadirin yang sudi bersama malam ini untuk mengaji, kata melaksanakan tanggungjawab fardu ain masing-masing. Masya-Allah tabarakallah. Walaupun hari Ahad ini tapi masya-Allah semuanya menunjukkan hikmah masing-masing dalam pengajian. Masya-Allah, moga-moga dikurniakan istiqamah untuk terus berada dalam pengajian insya-Allah. Jadi sebelum berakhir, saya mewakili pihak penganjur dan juga pihak para hadirin ini memohon maaf kepada Al-Fadhil Ustaz kalau ada salah dan silap sepanjang pengajian ini, mungkin kurang adab dan sebagainya. Mohon maaf sangat-sangat dan minta halal akan ilmu-ilmu ini insya-Allah. Dan saya mewakili pihak penganjur dan juga diri saya sendirilah selaku pengacara majlis pada malam ini. Mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan majlis dan mengacarakan majlis pada malam ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum berakhir saya nak umumkan beberapa perkara, iaitu yang pertama, pada jam 10.45 malam nanti akan diadakan bacaan surah Al-Mulk. Platformnya di Telegram, voice chat kurma, kumpulan rakan muda agama. InsyaAllah kita baca Al-Mulk sama-sama sebelum tidur. Kemudian pada malam, pada pagi esok, 5 pagi esok, bacaan zikir akhir malam, anjuran jom zikir, iaitu pelajar-pelajar Darul Mustafa. Dan juga pada pagi esok, pengajian Bidayatul Hidayah siri yang ke-63
bersama Al-Fadhil Ustaz Darwish Muhyiddin. InsyaAllah kalau Ustaz sudah sihat, insyaAllah kita akan berjumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Darwish Muhyiddin untuk pengajian kitab Bidayatul Hidayah siri 63. Bermula jam 6.30 pagi kita mulakan majlis dengan bacaan Wirdul Latif, surah Yasin. Seterusnya pada jam 7 pagi kita akan teruskan dengan pengajian Bidayatul Hidayah. Dan pada malam esok kita akan Allahumma salli ala Muhammad berjumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adnin Al-Kulimi untuk pengajian kitab Asasul I'tiqad. Jadi insyaAllah sama-samalah kita penuhkan waktu kita ini, masa-masa kosong kita ini dengan majlis-majlis pengajian. Moga-moga hidup kita ini ataupun kita punya kehidupan ini lebih diberkati oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sahaja daripada saya, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Innal insana lafi khusr.